Yang jenis ikut-ikut ni kita panggil dia sebagai tabi'. Tabi' ataupun at-tawabi'. Okey, tabi'. Macam kita ada Rasulullah. Kemudian kita ada Khalifatu Rasulillah. Kemudian kita ada at-tabi'un. Kemudian kita ada tabi' at-tabi'in. Kemudian kita ada tabi' tabi'ut tabi'it tabi'in. Kemudian kita ada tabi'ut tabi'it tabi'it tabi'in. Tu tabi' maksudnya yang mengikut tabi' nas sebagainya lah. Tu untuk bagi kita boleh relate dengan perkataan yang dah kita biasa dengar supaya kita mudah nak ingat. Kemudian tabi' bagi marfu', maksudnya perkataan yang mengikut marfu' dia pun termasuk dalam marfu'at, iaitu isim-isim yang marfu'. Iaitu apa? Iaitu ada berapa? Ada 4 perkara. Wa huwa arba'atu asya'a, ada 4 perkara. An-na'tu wal atfu wat taukidu wal badalu. Na'at, ataf, taukid dan badal. Okey. Kalau yang biasanya ni masyhur lah, maksudnya famous di kalangan student. Student biasa dengar kata-kata ni. Na'at, ataf, taukid dan badal. Okey, jadi ada 4 pula dah. Isim marfu' ada berapa? Ada berapa isim marfu'? Cepat. Isim ada berapa? Ada 7. Ada 7. Senaraikan. 1. Al-fa'il. Fa'il. Yang kedua. Al-maf'ul. Bukan maf'ul saja. Kalau maf'ul saja hukum dia bukan marfu' tapi mansub. Al-maf'ulul ladzi la yusamma fa'iluhu. Kalau nak senang lagi sebut naib fa'il. Naib fa'il. Okey. Lagi? Yang ketiga? Mubtada. Mubtada. Yang keempat? Khabar. Khabar mubtada tu tadi. Kemudian yang kelima? Ismu kana wa akhawatuha. Ismu kana wa akhawatiha. Kemudian yang khabaru inna wa akhawatiha. Yang keenam. Jadi 6 ni adalah asal yang marfu'. Maksudnya apa asal marfu'? Maksudnya memang macam mana pun kalau jumpa confirm dia itu marfu'. Confirm. Dia adalah marfu'. Manakala yang ketujuh, yang ketujuh ni at-tabi' lil marfu' ni awak kena tengok dulu. Dia tabi' bagi siapa? Kalau tabi' bagi marfu', maka dia juga marfu'. At-tabi'u lil marfu'i marfu'un. Tabi' bagi marfu', hukum dia juga adalah marfu'. Iaitu apa? Tabi' ni ada berapa tabi'? Empat. Ada 4. Pertama? Na'at. Kedua? Wal ataf. Ataf. Ketiga? Wat taukid. Taukid. Yang keempat? Wal badal. Wal badalu. Okey? Jadi sebenarnya nak belajar bahasa Arab ni adalah ataupun kepandaian ataupun apa? Kefahaman awak dalam bahasa Arab ni ataupun secara spesifiknya lagi kepandaian ataupun kefahaman awak dalam ilmu nahwu ni bergantung sejauh mana awak faham tentang fa'il. Sejauh mana awak faham tentang al-maf'ulul ladzi la yusamma fa'ilu. Sejauh mana awak faham tentang mubtada. Sejauh mana awak faham tentang khabar. Sejauh mana awak tentang semua ni. Yang ni, mauqi' ni. Yang kita sebut sebagai mauqi' ni, inilah perbincangan-perbincangan yang awak kena belajar sepanjang hidup. Yang hukum tadi ada 4 je. Tak berubah dah. Hukum tadi ada 4 je. Tak berubah. Awak belajar sehari pun, sejam, seminit, awak dah tahu dah 4 tu. 4 tu terus boleh ingat. Kemudian alamat i'rab tak berubah dah. Ada berapa alamat i'rab semua sekali? Tak banyak pun, ada dalam 4
dalam 10 je. Banyak-banyak tadi sebenarnya ada 10 je. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Kemudian ada waw, alif, ya, nun. Kemudian hazaf nun. Tak banyak pun. Cuma dia shuffle-shuffle sikit, lepas tu berulang kat sana, berulang kat sini, itu je. Tapi ada 10 tu je. Mauqi' pun sama. Dia ada berapa? Contohnya marfu' ni ada berapa? Ada 7 je. Tapi kita nak faham dia tu yang mengambil masa. Seumur hidup lah. Nak mengkaji tentang perkara ni. Mauqi' ni. Seumur hidup dengan maksud kata, awak sentiasa boleh tambah ilmu tentang mauqi' Arab ni. Kerana dialah sebenarnya ilmu nahwu ni. Mauqi' ni. Awak bincang tentang fa'il. Fa'il ni boleh berupa berapa macam. Berapa jenis fa'il ni. Fa'il yang jenis macam ni. Fa'il yang jenis macam ni. Fa'il ni boleh berada di depan. Fa'il boleh berada di belakang. Dan sebagainya. Yang tu awak kena belajar sendirilah. Yang saya akan ajar ni adalah basic ataupun pemahaman yang asas saja. Yang ada dalam kitab ni tentang mawaqi'ul a'rab. Mauqi' bagi i'rab. Okey, boleh? Setakat ni ada soalan ke? Ustaz, saya nak tanya tadi yang al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluh tu naib fa'il Ustaz, nama lain. Ya, naib fa'il. Okey. Okey. Okey, bagus. Okey, ada soalan lain? Yang nama selain daripada at-tabi' tu at-tawabi' ke Ustaz? At-tawabi' adalah jamak bagi tabi'. Okey. Dia sama je. Cuma tabi' tu Jamak. satu. Tawabi' tu jamak bagi tabi'. Banyak. Okey. Maksud yang Ustaz maksudkan tadi macam at-tawabi' lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'a. Kalau contoh macam kan Ustaz cakap tadi dia punya baris mengikuti sebelumnya kan Ustaz? Ya. Macam bismillahirrahmanirrahim itu macam mana Ustaz? Yang tu kan yang dimaksudkan contoh dia Ustaz. Okey. Dalam bismillahirrahmanirrahim ada dalam tu yang kita i'rab sebagai tabi'. Ya, Okey, contoh. Kita tengok kita ceraikan satu-satu Contoh. Okey, jap. baik Ustaz. Okey, bismillah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini bacaan yang masyhur yang dibaca oleh kita. Yang dibaca dalam qiraat kita lah. Kita amalkan kat Malaysia, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab ada 7 cara baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagainya. Ada beberapa cara baca dalam bahasa Arab secara asas. Itu sangat-sangat kita panggil apa? Memerlukan ataupun inilah antara keindahan kita belajar bahasa Arab ni. Kita tahu banyak perkara dan kita tahu bahawasanya ilmu agama ni tak seremeh ataupun tak selek yang orang sangkakan. Tak semudah tu. Jadi sebenarnya yang belajar ilmu agama ni sebenarnya kadang kelihatan lekeh sebenarnya. Tak sesusah orang belajar kedoktoran. Tak segempak orang belajar kejuruteraan. Undang-undang sivil contohnya. Tapi sebenarnya kalau kita belajar
ilmu agama ni secara sangat mendalam, kita takkan jumpa dasar dia. Maksudnya kalau awak lempar batu dalam dalam satu perigi, contohnya dalam satu sungai, awak takkan jumpa dasar dia kerana dia sangat dalam. Cuma kita je, bila kita malas belajar, kita belajar sikit-sikit, dalam orang ingat, oh ilmu agama ni mudah je, siapa-siapa boleh jadi ustaz. Saya boleh jadi ustaz. Saya ni dulu straight A, tapi belajar doktor. Saya ni lagilah pandai kalau nak cakap pasal agama ni. Jadilah timbullah kita nama sebagai yang dipanggil sebagai Ruwaibidah. Orang yang rasa pandai. Dia jahil tapi dia rasa dia alim. Kemudian dia bercakap tentang agama. Ni. Sebab kita yang dah ada pada landasan ilmu agama ni, tak belajar pun agama. Tak mendalami pun. Okey, tak apalah tu sebagai satu ingatan saya, untuk saya dan untuk semua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah huruf jar. Okey, sebelum tu kita kena asingkan dulu. Ada berapa kalimah dalam ni? Ada berapa kalimah? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kalimah. Bila kita tahu ada 5 kalimah, kita kena tentukan jenis apa. Adakah dia isim, fi'il, huruf? Ba ni adalah huruf. Huruf apa? Huruf jar. Ni adalah isim. Ni adalah isim. Kalimah ni, lafzul jalalah ni. Kita panggil lafzul jalalah. Allah kita panggil sebagai lafaz lafzul jalalah. Dia adalah isim. Okay? Kemudian ni adalah isim. Ni juga adalah isim. Semua ni adalah isim. Okay? Jadi isim yang pertama, apa mauqi' dia? Ni kita nak i'rab ni. Isim ni, ismi ni. Asalnya dia tulis semi. Mi. Tapi sebenarnya asalnya adalah ada alif kat sini. Tapi alif ni dibuang sebab apa? Sebab ada ba sini. Tak perlu, alif ni tak perlu dah. Jadi bismi, okey. Jadi ismi kat sini hukum dia apa? Hukum dia adalah majrur. Macam mana saya tahu dia majrur? Kerana dia duduk selepas huruf jar. Huruf jar ni adalah amir jar ataupun amir khafat. Amir khafat ataupun jar. Maka tugas dia menjarkan ataupun mengkhafatkan kataan selepas dia. Maka ismi adalah majrur, makhfud. Okey. Kemudian kita ingat pula, okey, setiap karya majrur atau makhfud ni dia sama ada 3 je alamat dia. Kasrah, fathah, kasrah, ya, fathah. Ada 3 je. Kemudian yang kasrah ni dia akan guna kasrah sekiranya dia adalah isim mufrad yang munsharif. Jadi perkataan ni adalah isim mufrad yang munsharif, maka dia majrur bil kasrah. Jadi cara i'rab dia macam mana? Kita kata ismi ni tadi dia adalah isim majrurun bil ba'i. Dia majrur disebabkan ada ba tu. Wa alamatuhu dan alamat i'rabnya adalah al-kasrah. Kenapa kasrah? Li'annahu, kerana dia adalah isim mufrad munsharif. Yang ni kita dah belajar ni. Ini semua yang kita dah belajar. Ni cara i'rab. Kemudian lafaz jalalah Allahi. Kita boleh i'rab dia sebagai badal. Sorry. Sini bukan badal. Mudhafun ilaih. Okey. Mudhafun ilaih hukum dia majrur. Bila majrur dengan apa? Tengok kalau dia isim mufrad yang munsharif maka dia majrur dengan kasrah. Maka cara i'rab dia apa? Contoh. Ismi kan. Allahi tadi. I'rab dia lafzul jalalah
majrurun sorry. Sebelum kita kata majrur, kita kata dia tu mudhafun ilaihi. Dia kata kenapa dia majrur tu? Kerana dia adalah mudhafun ilaihi. Dah bila dia jadi mudhafun ilaihi maka hukum dia majrur. Ni mauqi' kita panggil Ni adalah mauqi'. Kalau yang atas ni mauqi' dia. Ni mauqi'. Kemudian okey. Kemudian majrurun ni kita panggil sebagai hukum. Majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu. Alang-alang kawan kita tanya tentang bismillah ni, saya beri terus praktik Arab Jadi ni adalah alamat Arab. Alamat. Jadi cukup komponen Arab. Mauqi', hukum dan alamat. Okey. Ar-Rahman ni kita boleh Arab sebagai na'at pun boleh. Dan boleh Arab sebagai badal. Dan na'at dan badal ni kita panggil sebagai apa tadi? Ni semua boleh pilih boleh pilih. Na'at atau badal. Okey. Kita panggil dia sebagai apa? Tabi'. Tabi'. Diikut apa? Tengok sebelum dia. Sebelum dia hukum apa? Majrur kan? Tabi' lil majrur majrurun. Maka hukum dia pun majrur. Dia pun majrur juga. Jadi itu adalah tabi'. Boleh ke siapa tanya tadi? Syukri. Saya Ustaz, insyaAllah faham Ustaz. Faham InsyaAllah faham, boleh. Okey, sekarang kita take 5 boleh? Boleh Ustaz. Okey, kita akan belajar, kemudian kita akan belajar satu. Apa itu fa'il dan sebagainya. Cuma kita akan belajar yang penting saja. Yang penting sebenarnya adalah marfu'at. Kita ada 4 marfu'at, mansubat, makhfudat dan juga majzumat. Maksudnya yang marfu', yang mansub, yang majrur dan juga yang majzum. Yang majzum kita dah belajar dah sebenarnya. Kita hanya akan belajar marfu', mansub, majrur sahaja. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah marfu'at. Kerana marfu'at inilah yang membentuk kalam. Syarat yang asas, komponen utama dalam membentuk al-kalam. Kalau mansub ni dia adalah komponen sama dengan majrur. Okey, take 5 dulu. InsyaAllah. Sambil hafal sambil minum air, sambil hafal apa itu marfu' ada berapa. Okey, nanti saya tanya.
Okey, baik. Okey. Jadi saya fikir awak semua dah hafal 7 ni. Saya tak akan tanya sekarang, saya akan tanya bila kita dah belajar satu persatu perkara daripada 7 perkara ni. Okey. Babul fa'ili, bab pada mengenal fa'il. Al-fa'ilu huwa, fa'il itu apa? Fa'il ia adalah al-ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu. Ia adalah suatu isim yang marfu' yang disebutkan sebelumnya itu fa'ilnya. Itu fa'il. Contoh, jalasa Zaidun. Okay. Zaidun ni adalah fa'il. Kenapa dia fa'il? Kerana dia adalah isim. Sama sekali. Kemudian dia marfu'. Kemudian sebelumnya disebut fa'ilnya. Apa maksud fa'ilnya? Maksudnya dia yang melakukan fa'il itu. Sebelumnya disebutkan fa'il yang dilakukannya. Maka jadilah perkataan Zaid ini sebagai fa'il. Bila kita dah tahu dia ni fa'il, kita akan tahu bahawasanya dia ni marfu'. Sebab apa? Sebab kita kata al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu. Marfu' itu ada 7, salah satunya adalah fa'il. Maka fa'il hukumnya marfu'. Bila marfu', kita dah belajar dah, marfu' ni ada berapa alamat? Ada 4 alamat. Dhammah, waw, alif, nun. Jadi nak pilih mana? Kita tengok balik. Zaid ini, adakah dia isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, asma'ul khamsah, af'alul khamsah dan sebagainya, isim musanna. Yang mana satu? Dalam banyak-banyak ni, dia di kalangan yang mana? Okey. Kita cek. Oh, dia adalah isim mufrad. Maka kita tahu isim mufrad dia akan marfu' dengan apa? Dengan dhammah. Marfu'un bid-dhammah. Selesai. Fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Ni cara i'rab yang ringkas. Kita ada mauqi', kita ada hukum dan kita ada alamat. Kemudian kita boleh bagi reason. Kenapa kita pilih dhammah? Li'annahu ismun mufradun. Ni untuk tahap permulaan digalakkan kita sebutkan sebab supaya kita mudah ingat. Cuma kalau kita dah ingat dah semua, kita cukup kita kata fa'ilun marfu'un bid-dhammah. Baik. Wa huwa ala qismaini, dan dia ada 2 jenis. Yang ni saya tak nak panjangkan perbahasannya, saya akan bacakan saja. Zahirin wa mudmarin, ada yang zahir, ada yang mudmar. Apa itu mudmar? Maksudnya dhamir. Dalam bentuk dhamir, kata ganti nama. Fa zahiru nahu qaulika, yang zahir itu seperti contohnya qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Qama Zaidun. Ini adalah fa'il. Fa'il yang jenis zahir. Wa yaqumu Zaidun. Fa'il yang jenis zahir. Wa qama Zaidani. Wa yaqumu Zaidani. Wa qama Zaiduna. Wa yaqumu Zaiduna. Wa qama Rijalu. Wa yaqumu Rijalu. Wa qamat Hindun. Wa taqumu Hindun. Wa qamatil Hindani. Wa taqumul Hindani. Wa qamatil Hindatu. Ni semua dah contoh-contoh bagi fa'il. Kenapa dia bagi contoh-contoh ni? Apa signifikan dia bagi contoh banyak macam ni? Kerana setiap contoh ni ada perbezaan dia. Tengok yang contoh yang pertama ni. Ni fi'il madhi. Ni fi'il amar. Ni ayat pertama, ni ayat kedua. Ayat pertama guna fi'il madhi. Ayat yang kedua guna fi'il mudhari'. Okey. Okey, ayat yang ketiga fi'il madhi juga. Tapi Zaidani, isim musanna. Musanna. Ayat yang keempat guna fi'il mudhari' dan juga musanna. Yang kelima fi'il mudhari' dan juga jamak muzakkar salim. Ayat yang keenam fi'il mudhari' dan juga jamak muzakkar salim. Ayat yang ketujuh fi'il madhi dan juga jamak taksir. Dan seterusnya jamak taksir, kemudian
Isim mufrad muannas. Ini pun sama. Musanna muannas, musanna muannas, musanna muannas. Jadi kalau awak perhatikan kalau awak perhati betul-betul semua yang Zaidun ni sama ada Zaidun ke, Zaidani ke, Zaiduna ke, ataupun Ar-Rijalu ke, semuanya sama ada koma ataupun yakum. Okay, awak perasan tak apa yang saya perasan ni? Perasan tak? Apa yang pelik? Saya perasan. Kalau boleh saya nak bagi hadiah. Kalau boleh saya perasan. Maksudnya Ustaz, semua contoh ni dia punya apa nama? PN ni tu right. Koma dengan yakumu je. Koma apa? Koma dan yakumu saja untuk semua contoh-contoh ni. Okay. Dia guna koma dan yakumu saja. Okey. Tak apalah dia guna koma dan yakumu tu. Cuma koma dan yakumu ni, koma contohnya adalah fi'il madhi. Fi'il madhi kita belajar boleh ditasrifkan kepada 14. Huwa qama, huma qama, hum qamu, hiya qamat, huma qamata, hunna qumna, anta kumta, antuma kumtuma, antum kuntum, anti kumti, antuma kumtuma, antunna kumna, ana kumtu, nahnu kumna. Tu. Ada 14. Sama juga dengan fi'il mudhari'. Boleh ditasrifkan kepada 14. Huwa yakumu, huma yakumani, hum yakumuna, hiya takumu, huma takumani, hunna yakumna, anta takumu, antuma takumani, antum takumuna, anti takumina, antuma takumani, antunna takumna, ana akumu, nahnu nakumu. Cuma kalau perhatikan walaupun berbeza bilangan, Zaidun 1, Zaidani 2, Az-Zaiduna 3, Ar-Rijalu jamak taksir banyak. Tapi tetap guna qama dan yakumu. Tak guna qamu dan tak guna yakumuna. Okay, faham tak? Nampak tak? Nampak Okay. Jadi tu pelik tu. Tu yang sepatutnya awak macam mana macam ni? Kenapa dia tak jadi Yakumani Al-Hindani? Sebab Az-Zaidani. Kenapa tak jadi Takumani Al-Hindani? Ataupun ada di kalangan awak ni dah tahu jawapan dia apa? Kenapa? Siapa tahu kenapa? Tak tahu lah Ustaz. Tak tahu tak belajar lagi? Ni ada kita belajar dalam SPM ada. Kalau yang ambil SPM bahasa Arab ada Kerana ini adalah kaedah bagi jumlah fi'aliyah. Okey, jumlah fi'aliyah. Oh, dia mula dengan fa'al tu Ustaz. Ya. Jumlah fi'aliyah mula dengan fa'al. Bila jumlah itu jumlah fi'aliyah, iaitu jumlah yang dimulai dengan fa'al, maka fa'al itu kekal dalam keadaan mufrad sahaja. Okey. Kekal dalam keadaan satu je. Tak perlu dua, tak perlu tiga. Cuma kalau perempuan kena guna perempuan mufrad, kalau lelaki kena guna lelaki mufrad. Maksudnya apa? Kena guna qama ataupun qamat sahaja. Huwa qama, hiya qamat sahaja. Tak boleh qama, qamu, qamata, qumna, tu tak boleh.
Hanya qama ataupun qamat sahaja. Okey? Itu kalau jumlah fi'liyah. Ini kaedah yang senang untuk difaham lah. Sebenarnya falsafah di sebalik tu, konsep kaedah yang sebenar, kita kena terokai lagi lah sebenarnya. Cuma ni untuk mudahkan awak. Okey? Saya tak dengar ke? Okey, jadi ni kaedah untuk mudahkan awak. Jadi sebab itu awak tengok dalam contoh-contoh tu, bila dekat lelaki dia tak kira lelaki tu Zaidun seorang ke, Zaidah ni dua orang ke, Zaidun ramai ataupun Ar-Rijalu semua tadi tu, asalkan lelaki dia akan guna qam ataupun yakumu. Tapi kalau perempuan dia akan guna qamat. Maksudnya dia hanya tengok sama ada lelaki atau perempuan. Kalau lelaki kena ubah jadi lelaki. Kalau perempuan kena ubah jadi perempuan. Tapi kena kekalkan dalam keadaan mufrad. Maksud mufrad maksudnya huwa lah, huwa. Huwa kan seorang, dia seorang. Bukannya hum mereka ramai kan. Jadi huwa qama, huwa jalasa, huwa jaa, huwa yakumu, huwa yajlisu, huwa yakumu, yaji'u dan sebagainya. Okey. Okey, itu dua kaedah kena pegang malam ni. Kaedah pertama, tak perlu ikut bilangan fa'il. Fa'il tak perlu ikut bilangan fa'il. Ni kalau jumlah fi'liyah. Yang kedua, fa'il perlu ikut jantina fa'il. Fa'il perlu ikut jantina fa'il. Kalau fa'il itu lelaki, lelakilah. Kalau jantina dia perempuan, maka perempuan lah. Okey, kita habiskan sikit untuk fa'il ni. Kemudian okey, sambung lagi. Wa qamatil hindatu, ada lagi bawah ni punya. Sekejap. Wa takumul hindatu wa qamatil hunudu wa takumul hunudu wa qama akhuka wa yakumu akhuka wa qama ghulami wa yakumu ghulami wa ma ashbaha dhalika. Okey. Tapi poin ni sama je yang saya sebutkan tadi, iaitu bila dia adalah jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Iaitu jumlah yang dimulai dengan fa'il, maka fa'il dia perlu ikut jantina fa'ilnya sahaja, tak perlu ikut bilangan. Okey. Wal mudmaru, jadi yang atas tu semuanya fa'il yang berbentuk zahir. Apa maksud zahir? Kita boleh okey, maksud zahir kat sini adalah dia bukannya kata ganti nama. Dia bukannya kata ganti nama. Dia adalah kata nama. Zaid, Hindun, Fatimah, Ar-Rajulu, Gulamu dan sebagainya, itu semua adalah kata nama, bukannya kata ganti nama. Adapun wal mudmaru, dia adalah kata ganti nama. Nahu qaulika, seperti contoh kita kata darabtu. Darabtu, tu ni adalah fa'il yang berbentuk kata ganti nama. Wa darabna, wa darabta, wa darabti, wa darabtuma. Ini semua adalah fa'il. Wa darabtum, wa darabtunna, wa daraba, wa darabat. Sorry. Wa darabat, wa daraba, wa darabu, wa darabna. Okey. Jadi ini adalah semua ni adalah fa'il yang berbentuk kata ganti nama. Yang mana fa'il yang berbentuk ganti nama ni sebenarnya terbahagi kepada dua. Iaitu baris yang kita boleh nampak, boleh cam, boleh dengar. Dengan guna telinga kita, kita boleh dengar benda tu. Tapi ada yang tak boleh dengar. Nama dia mustatir, yang bersembunyi, yang berselindung di bawah tirai. Mustatir. Okey. Tak dengar. Contohnya daraba. Sebab tu saya tak bulat apa-apa tadi. Daraba. Sebab daraba awak takkan jumpa, awak tak dengar apa fa'ilnya. Tak dengar. Daraba.
awak hanya dengar fa'il saja, daraba. Tapi darabatum, awak dengar tum tu. Jadi tum tu akan jadi fa'il. Tapi daraba tak dengar. Kenapa? Kerana fa'ilnya berbentuk mustatir. Mustatirun. Okay. Yang bersembunyi, yang kita andaikan. Bukan kita andaikan, yang kita kita apa? Yang kita percaya saja. Yang kita percaya bahawa benda tu ada. Mustatir. Okay. Jadi sekadar itu dahulu untuk fa'il secara mudah lah. Kemudian kelas yang akan datang kita akan bincang babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'il. Bab pada maf'ul yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Tak ada Ustaz. Tak ada daripada muslimat tak ada tak? Okey, kalau tak ada saya rasa tak apa kalau kita berhenti kat sini. InsyaAllah. Okey, kalau kita sambung ambil masa panjang pula Jadi sekali itu dulu kalau ada salah cakap apa, saya minta maaf. Naktafi bihadzal qadar. MC tak ada apa. Kita nakhtatim bi surah Al-Asri wa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.